والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله 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 Sesungguhnya sedekah adalah sejenis perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian. Surah Al-Fatir ayat 29. Ayo kita semaikan benih sedekah ini dengan berinfak kepada pembinaan Masjid Ar-Raudah As-Sakinah Taman Pulai Emas Kangkar Pulai Johor Bahru sekarang. Semoga infak anda akan memberi pulangan lumayan di dunia dan akhirat, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai semua bakal-bakal penghuni syurga yang dirahmati Allah, yang dirindui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dalam bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni kita perbanyakkan selawat, terutamanya dalam majlis ilmu pagi ni. Alhamdulillah, semoga dipermudahkan segala urusan. Dan syukur pagi ni antara lain kami nak berharap, kami ucapkan jutaan terima kasihlah pada semua yang menonton dan kepada rakan-rakan yang menonton juga di Facebook yang berkongsi dan sebagainya. Terima kasih Siti Absa, Munawiyah, Siti Zainab dan rakan-rakan yang lain. Tolong kongsikan, panjang-panjangkan. Kalau ada soalan bersama dengan panel kita kejap lagi, boleh diajukan. Saya akan raikan insya-Allah. Dan pagi ni kita pun berharap bahawasanya sama-samalah kita dapat bina syurga dalam rumah kita. Mudah-mudahan akan terbinanya rumah kita di syurga nanti. Satu je misi kita, sebab kita diciptakan untuk dunia dan manusia diciptakan untuk akhirat sebenarnya. Dan insya-Allah kemuncak kehidupan kita adalah kita dapat melihat wajah Allah. Itu ultimate misi kita. Dan alhamdulillah pagi ni kita nak tahulah juga cara-cara macam mana cara-cara nak jadi ahli syurga. Dan macam mana nak dapatkan rahmat Allah. Pagi ni kita bersama dengan seorang panel, subhanallah, cukup luar biasa. Allah sayang dia, Allah beri dia macam-macam hadiah dan Allah beri dia macam-macam pengalaman. Semoga dapat kongsikan kebaikan manfaatnya bersama kita. Mudah-mudahan kita makin rapat, makin dekat dengan Maha Pencipta. Bersama kita adalah jurucakap Masjid Taman Pulai Emas, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hanafiah Malik, kesayangan ramai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Talib, apa khabar? Sihat? Sihat, luar biasa, syukur. Bila dengan Ustaz ni motivasi dia luar biasa sikit. Nak cakap ada sesama sikit tapi segan. Subhanallah, sebab Allah uji Ustaz macam-macam. Jadi apalah sangat dengan nak bercerita tentang sesama sikit, sakit kaki sikit, naik tangga tadi pun lambat sikit Ustaz ya. Astaghfirullahalazim. Jadi hari ni Ustaz, kita nak faham bahawasanya kadang kita ni Ustaz dalam kehidupan harian kita ada cabaran kesihatan, ada cabaran keluarga, perhubungan, perniagaan,
kewangan, macam-macam cabaran. Tapi saya pernah baca beberapa siri perkongsian ulama dan juga ustaz juga berkongsi bahawasanya sedekah menjadi antara pembuka segala penyelesai solusi kepada beberapa masalah dalam kehidupan kita. Mungkin ustaz boleh kongsikan bagaimana sedekah subuh ini sebenarnya menjadi satu solusi kepada kehidupan. Silakan ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim hazal nabil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, sidang penonton TV Al-Hijrah dan juga pengacara talib. Masya Allah, Allahu Akbar. Kita hidup lagi. Allah, sebab tu saya ada geng. Nama geng saya Geng Tamak Pahala. Masya Allah. Geng Tamak Pahala ni jangan lupa 4S. S yang pertama jangan lupa iaitu senantiasa syukur. The worst situation, susah macam mana, sakit macam mana, derita macam mana, kecewa macam mana pun, we still have a life to live. Kita ada kehidupan untuk diteruskan. Wallahi orang dalam kubur menjerit-jerit nak hidup balik. Tapi masa kita hidup, kita nak mati. Kenapa kita tak menikmati kehidupan ini? Mati hanya sekali, tapi hidup setiap hari. Kenapa tidak bersyukur atas nikmat hidup? Biarpun kita derita, tetapi derita kalau kita syukur, Allah bagi pahala. S yang kedua jangan lupa, iaitu apa dia? Solat subuh jemaah. Alhamdulillah. Siapa yang solat subuh jemaah, ya Allah, dia dapat pahala sepanjang malam beribadah. Walaupun dia tidur lena malam tadi. Yang nombor 3, jangan lupa sedekah subuh. Macam mana kita nak dapat sedekah subuh ni? Kalau yang lumpuh, yang kena potong kaki, yang tak boleh solat subuh berjemaah di masjid, yang terlantar sakit di hospital, ada 2 kaedah. Satu, siapkan tabung. Tabung kat rumah, kita boleh sedekah waktu subuh. Nak ambil keberkatan waktu subuh. Kerana apa? Dalam hadis Muslim dan Bukhari, setiap pagi akan didatangi oleh 2 malaikat. Satu malaikat iaitu berdoa kepada orang yang bersedekah, iaitu digantikan sedekahnya tadi. Yang kedua, iaitu malaikat yang mendoakan kemusnahan bagi mereka yang menahan hartanya. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Allahu Akbar, tabarakallah. Sedekah subuh. Saya sepanjang PKP ada 2 orang yang datang mengadu kepada saya. Dia punya perniagaan bankrupt, Allahu Akbar. hidupnya musnah, isterinya bercerai dengan dia, anak-anak memberontak, menuduh dia macam-macam. Saya kata setiap pagi sedekah subuh. Ustaz, masjid tak buka apa semua, tak apa. Bila masjid buka, pergi sembahyang kat masjid, sedekah kat masjid. Tapi sementara ada ni kat rumah, tolonglah buat satu tabung lillahi ta'ala, kita masukkan setiap pagi sedekah. Dan masa sedekah tu niatlah, ya Allah, tolonglah ya Allah, tolonglah ya Rahman, tolonglah ya Rahim. Aku sayang kat isteri aku, sayang kat anak-anak aku sedang berada dalam keadaan kesempitan kewangan. Tolonglah ya Allah. Berkat sedekah ni ya Allah. Dan jangan lupa tadi hadis tadi cerita, malaikat mendoakan. So mudah-mudahan, kadang-kadang kita pergi jumpa ustaz, saya kanser ustaz, tolong jampikan air, buatkan apa-apa yang patut untuk saya ustaz. Ustaz pun baca doa. Kita minum air itu dengan berkat, ya Allah, Allah sembuhkan penyakit kanser kita. Masya Allah. Dengan izin. Dengan izin Allah. Allah boleh sembuh. Sedangkan ustaz pun manusia biasa. Ustaz bukan malaikat. Ustaz pun buat dosa. Ustaz pun ada buat maksiat. Tapi Allah boleh makbulkan doa si ustaz. Apatah lagi doa malaikat yang tak pernah melakukan dosa. Allahu Akbar. Tak ada satu malaikat pun dalam dunia ni yang melakukan dosa. Doa malaikat tidak akan tertolak. Doa malaikat, makhluk terdekat dengan Allah, tak ada jarak. Jom pujuk hati kita. Pagi ni, kawan saya tu dia sedekah setiap hari. Tak banyak sebab dia diisytiharkan bankrupt. Dia sedekah. Masya Allah. Ada tak Ustaz? Tabarakallah. Macam mana dia punya perubahan? Perubahan dia luar biasa. Lepas tu bila dah habis PKP, tabung yang disedekahkan tu dia digoda oleh setan. Gunalah dulu, kau tengah susah. Ni banyak ni, kau gunalah dulu. Tapi dia ingat pesan saya, bila buka je, pergi subuh kat masjid,
bubuh Tuang semua tu duit tu dalam semua. masjid. Dia pun tuang, berjihad untuk tuang. Dia tuang dalam tu, Masya Allah, Tabarakallah. Apa berlaku? Allah Ta'ala menghantar lebih kurang 7 orang yang pernah berhutang dengan dia membayar hutang. Allah. Proses tu untuk dia subkontraktor minta bayaran daripada kontraktor tu susah, tapi Allah Ta'ala tunjukkan kuasa Allah Ta'ala, tiba-tiba jadi mudah dan dia dapat bayaran dan dia bebas daripada bankrupt. Allah. Masya Allah. Dia sampai hari ini dia masih doa supaya isteri dia datang kembali pada dia dan anak-anak dia. Saya kata keep going, teruskan bersedekah tu subuh. Allah. Alhamdulillah, kita doakan ramai di luar sana yang berada dalam keadaan keberantakan rumah tangga, anak-anak degil dan derhaka, mereka yang kesempitan kewangan dan mereka yang berada dalam keadaan ditipu rakan perniagaan, mereka juga yang berada dalam keadaan kesakitan. Bersedekahlah waktu subuh ni. Pujuk hati kita. Kita sedekah bukan apa? Untuk gembira Allah. Menggembirakan Allah. Talib, Ya, saya, jangan sedekah sebab nak tolong orang. Taklah salah. Cuma tak tepat. Kita sedekah untuk gembirakan Allah. Kalau kita sedekah nak tolong orang, tiba-tiba orang yang kita tak tolong. tolong tu kaya daripada kita. Ha. Yang kita tolong tu makin lama makin kaya. Makin lama makin kaya. Aku dulu masa dia sakit, aku yang tolong dia ni. Dah mengungkit. Masa dia miskin dulu, aku tolong. Syaitan ni pandai. Sebab tu, everything we do it to make Allah happy. Apa saja yang kita buat untuk gembirakan Allah. So, sedekah subuh pagi ni, kita boleh sedekahkan untuk pembinaan masjid, Al-Raudah As-Sakinah, Taman Pulai Emas, Kangkang Pulai. Wallahu a'lam. Subhanallah. Apa yang para penonton boleh lihat di kaca televisyen sekarang ini adalah nombor akaun Maybanknya Masjid Ar-Raudah As-Sakinah. Saya rasa inilah peluang kita. Saya sentiasa sangat yakin bahawasanya Ustaz, pagi ni kadang kita dikumpulkan, tiada apa yang dijadikan satu kebetulan Ustaz. Bahawasanya kita berkumpul hari ini, jumpa dengan Ustaz, terdengar barangkali hati kita kadang terfikir, ya, kita ada cabaran. Bahawasanya hari ini Allah beri kita peluang untuk bersedekah. Allah sayang kita. Allah bagi kita tonton pagi ini untuk gerakkan hati kita untuk bersedekah. Tak banyak, sedikit, tapi ini untuk rumah Allah, insya-Allah banyak manfaatnya. Jadi selepas ini kita nak fahamkan daripada Ustaz, ada tak tips-tips? Contohnya Ustaz, bila kita nak sedekah subuh ni, kita kena ada niat tertentu. Ataupun sedekah subuh ni dia ada, yalah macam-macam lah gayanya, simpan macam tabung ke, ataupun sekarang ni kalau di transfer online tu boleh dikira sebagai sedekah subuh, macam mana Ustaz? Kelebihan transfer online ni luar biasa. Orang yang transfer online pada nombor akaun yang tertera di kaca TV untuk pembinaan masjid ni luar biasa. Dia dapat layanan VVIP di akhirat nanti. Subhanallah. Ustaz akan cerita lepas ni lah pasal layanan VVIP. Niat ni, kita gerak hati kita tu, itu dah dikira niat. Tapi kalau kita doa ketika niat tu, Masya Allah, Allah bagi Masya Allah. makbulkan sebab diaminkan oleh malaikat. Wallahu a'lam. Subhanallah. Itu kita akan kongsikan sebentar saja lagi, insya-Allah kita akan kongsikan bersama dengan para penonton bagaimana cara tips yang terbaik. Jadi pada siapa yang pantas bersedekah, sebab Rasul kita, sebab ini bulan kalian Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bila bab memberi bersedekah ni laju Ustaz. Tak payah, dia tak ada fikir kali kedua, tak fikir ada ke duit, bagi je 10 sen ke 20 sen ke, apa yang ada, insya-Allah yang penting ikhlas, insya-Allah Allah terima. Dan kita akan berehat seketika. Semoga siapa yang dah bersedekah sekarang, Allah makbulkan segala permintaan dan hajat anda. Amin ya Allah. Dan kita berehat seketika, kembali pas ini insya-Allah. Allah
والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا Alhamdulillah bertemu kembali. Terima kasih banyak-banyak yang terus bersedekah pagi ini. Semoga Allah makbulkan segala apa hajat dan segala urusan anda. Semoga dipermudahkan. Jadi Ustaz, tadi Ustaz dah berkongsi apakah antara tips yang terbaik lah. Tapi sebelum tu Ustaz, ya, kita nak fahamkan Ustaz tadi bercakap tentang Masjid Taman Pulai Emas. Barangkali para penonton di luar sana juga nak tahu masjid ni yang kita nak kongsikan bersedekah rezeki pagi hari ini. Bagaimana perkembangannya, untuk siapa dan sebagainya. Masya Allah, Alhamdulillah. Ustaz, sebagaimana orang tahu, seorang pesakit kanser. Dan Alhamdulillah, Ustaz sangat seronok sangat dapat bekerjasama di tempat Ustaz berceramah daripada sebuah surau, Al-Raudah Sakinah Taman Pulai Emas, Kangkar Pulai, Johor Bahru ni nak dibinakan masjid. Dia dimulakan pada 8 Oktober 2008. 2008 ni maknanya dekat 16 tahun. Penduduk masjid, penduduk surau kat situ, penduduk Taman Pulai Emas ni ramai. Masya-Allah. Ramai, padat. Asal ada program di surau penuh sampai terpaksa pasang kemah. Dan bila pasang kemah ni masya-Allah, orang tetap jemaah ramai. Itu yang kita nak. Tapi yalah, dah 16 tahun, 15 nak masuk 16 tahun ni, orang ternanti-nanti bila nak terdiri sebuah masjid. Dan mereka ni bertungkul lumus, AJK Masjid, AJK Surau, Al-Raudah Sakinah, Taman Pulai Emas ni bertungkul lumus untuk mencari dana. Dan salah satu cara dia adalah melalui TV Al-Hijrah. Sepanjang PKP, kami dapat kebenaran daripada Jabatan Agama Islam Negeri Johor dan juga daripada Kadi Kudai membenarkan untuk kutipan derma untuk mencari dana untuk pembinaan masjid ini. Masya Allah. Dan Alhamdulillah, Tabarakallah, kita dah dapat kumpul dana sebanyak lebih kurang 7 juta lebih. Dan kita perlukan 3.7 juta lagi. Untuk apa? Untuk menyiapkan bangunan. Ustaz, ada masa majlis pecah tanah? Alhamdulillah, seronoknya, ya Allah. Bila dah dapat dana untuk pembinaan masjid. Ustaz mewakili AJK pembinaan Masjid Al-Raudah Sakinah Taman Pulai Emas ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua para penyumbang yang menyumbang senyap-senyap ni. Ustaz tak kenal dia orang. Dia orang ni transfer duit dia. Ingat, kelebihan orang yang bersedekah tanpa diketahui orang. Cara sembunyi-sembunyilah. Dalam hadis Nabi, mereka yang bersedekah tangan kanan di atas, tangan kiri tak tahu, maknanya sembunyi-sembunyilah. Akan mendapat layanan VVIP di akhirat nanti. Masya-Allah. Hari ni Talik ramai orang cemburu VIP. Oh, dia dapat escort polis, dia dapat pergi tempat yang kapet merah, Ustaz. Kapet merah, makan lain, makan asing, spekul. Orang sakit hati. Dia ada yang cakap riak. Dia orang riak atau kita yang dengki. Kita ni ada masalah hati sebab lidah kita tak lurus sama dengan hati kita. So apa berlaku? Tabarakallah, orang yang suka sedekah secara sembunyi-sembunyi ni, dia dapat layanan VVIP di akhirat nanti. Ketika orang panas terik padang mahsyar, kan? Masya-Allah. Rasulullah panggil nama kita dan kita dapat bernaung di bawah naungan arasy Allah Taala. Tidak ada layanan VIP yang lebih hebat daripada layanan VVIP Allah di Yaumil Mahsyar nanti. Mudah-mudahan semua yang bersedekah pagi ini untuk pembinaan Masjid Taman Pulai Emas ni, Allah kurniakan syurga yang hampir dengan Rasulullah SAW. Dan mereka yang transfer duit senyap pada akaun yang tertera ni, Allah kurniakan apa? Layanan VVIP di Yaumil Mahsyar nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam. InsyaAllah, mudah-mudahan. Allah Akbar. Sungguhnya itulah misi ke depan kita, Ustaz.
hidup ni kita tak ialah nak berkongsi tak banyak, mungkin kita tak ada kemampuan yang banyak nak kongsi. Jadi masya-Allah, hari ni Allah sayang sangat kita, Nabi sayang sangat kat kita. Kita bagi peluang pagi ni kepada semua, Allah beri peluang pada kita Ustaz ya. Tak banyak tak sikit kita kongsilah mana yang mampu, insya-Allah kita bina rumah Allah. Bila Ustaz cakap, bila Nabi panggil ya Allah subhanallah, itulah nikmat antara misi kehidupan kita Ustaz. Dunia ni macam Ustaz sikit lah, mungkin Ustaz boleh kongsikan kan. Ustaz dah berada di fasa diuji dengan Allah dan keadaan kanser dan sebagainya. Doktor pun dah bagi tahu Ustaz ada masa banyak ni saja kan. Macam Allah, kita boleh cakap lah mulut ingat mati dan sebagainya, tapi dia lain kalau orang yang diberitahu bahawasanya get ready, awak dah ada pasport, anytime awak akan terbang pulang dan sebagainya kan. Jadi macam mana Ustaz yalah diberi peluang untuk berkongsi rezeki subuh pagi ni, macam mana Dia Ustaz? yang paling penting, Ustaz cerita satu kisah lah. Dia Ustaz sembahyang Masjid Khairiah Seri Gombak, Masya Allah. Setiap pagi pergi solat subuh sana, Ustaz tak ada duit masa tu, rawatan kemo ni agak mahal. Ustaz ada duit sikit lah. Setiap pagi nampak tabung untuk wakaf akaun. Ustaz nampak je, Ustaz keluarkan duit shilling, Ustaz masuk. Tong-tong berbunyilah, orang pun tengok. Tapi Ustaz wakaf ke atas nama arwah ibu Ustaz. Dengan Ustaz cakap lah, ya Allah, sejukkan kubur ibuku ya Allah, lapangkanlah kubur ibuku, terangilah kubur ibuku ya Allah. Lepas tu Ustaz doa, Ustaz cakap lah kat abang, cara cakap lah, mak, mudah-mudahan mak tenang kat sana. Itu cara Ustaz. Dan Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar, ramai anak-anak di luar sana yang mak dah meninggal dunia tak sempat minta ampun. Tapi cara kita nak minta ampun daripada ibu dan ayah kita yang pernah kita derhakai adalah berwakaf atas nama arwah ibu dan ayah kita. Mudah-mudahan sumbangan kita pagi ini dapat menolong ibu dan ayah kita yang mungkin diazab di alam barzah. Dan ingat, sedekah yang paling best sekali iaitu sedekah jariah. Jariah ni berterusan. Berterusan ini dari sudut penggunaan. Penggunaannya apa dia? Masjid. Bayangkan selama mana masjid ini dibina, orang solat berjemaah di dalamnya, orang belajar agama dalamnya, orang berzikir, mengaji Al-Quran, pahala tu dapat kat kita. Dan kita wakafkan kepada arwah ibu dan ayah kita yang telah meninggal dunia, yang mungkin meminta-minta, mana doa aku, mana doa anak-anak aku besarkan dia dengan kasih sayang. Ini balasan doa padaku. Tapi pagi ini kita gembirakan arwah ibu dan ayah kita dengan melakukan sedekah untuk mereka. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dan mereka daripada azab api neraka. Wallahu a'lam. Subhanallah. Saya rasa bila Ustaz cakap macam tu, saya sempat catat lah. Saya rasa betul kalau saya buat checklist ya, Ustaz antara perkara yang terbaik adalah amal jariah. Bila sedekah tu diaminkan oleh malaikat pagi ni. Benar. Oleh anak soleh, doa dapat nombor satu sedekah, pahala pada ibu ayah kita. Kedua, dapat doa anak yang soleh. Lepas tu masjid ni saya sangat yakin ada tempat majlis ilmu. Ustaz berkongsi, belajar dan sebagainya. Dapat 3 in 1 Ustaz. Masya-Allah. Apabila mati anak Adam, terputus semua amalan kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Kenapa sedekah jariah? Sebab sedekah jariah, Masya Allah, kita bina masjid Taman Pulai Emas, Kangkau Pulai ni, orang semayang di dalamnya, orang belajar agama dalamnya, pahalanya mencurah-curah masuk ke dalam akaun kita. Ini saham akhirat, rebut. Siapa nak berebut pagi ni, ada nombor akaun tertera ni, tangkap gambar. Lepas tu pergi minta tolong anak, tolong transfer duit ke dalam akaun ni. Boleh juga kita terus ke cash deposit, masukkan duit dalam tu. Kalau nak tahu perkembangan lanjut, boleh masuk www Masjid Taman Pulai Emas, Kangkar Pulai. Masjid Taman Pulai Emas. InsyaAllah, semua sumbangan tuan-tuan akan naik data dia. InsyaAllah, tuan-tuan akan puas hati. Dan ingatlah, ini sedekah jariah. Sedekah jariah yang pertama, kita akan dapat pahala berterusan dan berpanjangan. Nombor 2 apa dia? Iaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Tuan-tuan dengar pagi ni celoteh saya, mudah-mudahan jadi ilmu. Tuan-tuan sedekah, saya dapat pahala. Yang mana kat Facebook, tolong share Facebook Assalamualaikum Subuh ni juga dianggap sedekah. Masya Allah, tabarakallah. Dan jangan lupa satu perkara, sedekahlah. Sebab benda ni datang bukan kebetulan tadi. Ini adalah berita daripada
saya untuk tuan-tuan untuk rebut peluang yang Allah Taala sediakan untuk membina rumah Allah. Barang sesiapa yang membina rumah Allah sebesar sarang burung, nescaya Allah akan bedakan sebuah maligai di dalam syurganya nanti. Wallahu a'lam. Allah, insyaAllah, mudah-mudahan. Terima kasih Ustaz atas perkongsian. Terima kasih rakan-rakan di Facebook juga berkongsi nombor akaun dan sebagainya. Dan di penghujung ni saya nak minta semualah ya, sama-sama juga mendoakan semoga terbinanya Masjid Taman Pulai Emas ni sama-sama sebab hasil daripada sumbangan anda puan-puan haji-haji semua yang sangat baik. Dan saya juga berharaplah pada semua tolong yang tengok ni ratusan ribu barangkali jutaan para penonton di TV Hijrah, tolong doakan kesihatan ulama kita Ustaz Hanafi yang baru saja kongsi bahawasanya keadaan kanser dia masih lagi merebak dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah berikan kesihatan pada Ustaz. Terima kasih semua. Kita akan berehat sedikit, kembali lepas ini insya-Allah. Tidak gembirakah hati kita melihat masih ramai umat Islam yang sedang berjuang menegakkan syiar Islam dengan membina rumah Allah ini? Sejak 19 Ogos, proses pecah tanah telah pun dimulakan bagi membina Masjid Ar-Raudah As-Sakinah ini. Namun, bagi merealisasikan impian membina rumah Allah ini, mereka sangat-sangat memerlukan bantuan anda. Ayuh, kita bantu mereka dengan berinfak dan berwakaf kepada dana pembinaan Masjid Ar-Raudah As-Sakinah Taman Pulai Emas, Kangkar Pulai, Johor Bahru sekarang. Masjid ini bakal dilengkapi dengan pelbagai kemudahan seperti Dewan Pelbagai Guna, bilik mesyuarat, bilik jenazah, kuartus imam dan bilal, pusat penjagaan orang tua, tadika Islam, bilik musafir, bilik riadah serta pelbagai kemudahan untuk dimanfaatkan seluruh penduduk Kangkar Pulai dan kawasan sekitarnya. Tunggu apa lagi? Ayuh kita berinfak dan berwakaf kepada pembinaan Masjid Ar-Raudah As-Sakinah Taman Pulai Emas, Kangkar Pulai, Johor Bahru sekarang. Semoga dengan sumbangan anda ini dibalas dengan 1000 kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah berinfaklah sekarang. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah.